kongsian istimewa di MHI. Ahad 11 September. Tak tahu nak ke mana pada hujung minggu? Mari ikut kami berkayak di Lembah Tanum Kuala Lipis, Pahang menyelusuri arus sungai yang mencabar. Sempena memperingati 30 tahun pemergian Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, berlintas langsung di Galeri Pameran Warisan Surbir. Tribut kepada penghibur nombor 1 di Asia. Tanggal 31 bulan 8 57 Merdeka, merdeka, tetaplah merdeka. Ia pasti menjadi sejarah. Wah, masih lagi bersemangat meraihkan bulan kebangsaan. Dan kalau ramai nak tahu, sebenarnya lagu ini pernah menjadi satu sejarah negara apabila berkumandang di Stadium Merdeka Kuala Lumpur untuk majlis penutupan Sukan SEA ke-15 pada tahun 1989. Dan dinyanyikan oleh Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Dan sebenarnya saya berada di Galeri Sudirman ini, di sebelah ini sebenarnya adalah busana yang digayakan oleh Allahyarham sendiri sewaktu majlis penutupan tersebut. Banyak sebenarnya kisah-kisah menarik dan juga koleksi peribadi milik Allahyarham dan juga peminatnya ada di sini. Dan kalau nak tahu lebih lanjut, kenalah terus setia bersama kami di Malaysia Hari Ini. Pagi ini banyak sebenarnya kita nak cerita kat sini. Tapi sebelum tu kami nak perdengarkan juga halua telinga untuk anda pagi ini. Jom kita hayati lagu yang cukup terindah daripada Allahyarham, nyanyian 16 Project, Warisan. Di sini lahirnya sebuah cinta yang murni, abadi, sejati. Di sini tersemai cita-cita bercampur menjadi warisan. Andai ku terbuang tak diterima, andai aku disingkirkan, kemana harus ku bawakan, kemana harus ku semaikan cinta ini. Betapa di bumi ini ku melangkah, ke utara, selatan, timur dan barat ku jejaki. Aku bukanlah seorang perwira, gagah menjunjung senjata, namun hati rela berjuang walau dengan cara sendiri demi cinta ini. Ku ingin kotakan 1000 janji sepanjang kedewasaan ini. Ku ingin sampaikan pesanan, akulah penyambung warisan. Ya, itu dia kumpulan 16 Project. Terima kasih dengan lagu Warisan sampai Oh, pagi. 16 Project? 16 Project. Oh, bukan Akib Magistrate eh? Bukan. Bukan Kan ada saudara sebenarnya. tak ada kena-mengena. Sebelum tengok muka tadi, dengar macam Hakim nyanyi. Yeah. Kan? Tengok muka tapi masa tang chorus tu, dia tarik macam Hakim juga. Kan? Tapi dia 16 Project. 16 Project. Dan sebenarnya memang anak baik. bunda yang sangat berbakat. Kejap lagi mungkin kita akan borak dengan dia. Tapi kami mengucapkan kepada semua selamat hujung minggu. Penonton Malaysia Hari Ini, apa khabar? Harap-harap semuanya ceria-ceria selalu. Dah breakfast kan? Belum? Dah sarapan? Wafat dah? Oh, saya memang mulakan pagi dengan senyuman. Bukan dengan sarapan. Aduh, dia pick up line pula. Tak, kadang-kadang ada orang macam cakap kalau kita nak
memulakan pagi, kena bersarapan dan sebagainya. Tapi itulah dia, saya memang dah hidup dah lebih 30 tahun ni. Okey, tak bagi tahu betul-betul berapa umur tu. Okey. Lebih kurang macam tu kan. Memang saya jaranglah ambil sarapan pagi. Walaupun dinasihatkan oleh Gabai, orang cakap kalau kita nak kata orang tu, yelah nak ada tenaga apa semua kena breakfast. Sebab kata orang kalau kita ni skip breakfast memang kata salah lah dalam percaturan kalau pemakanan dan sebagainya. Tapi saya jenis orang yang macam ada breakfast makan. Kalau tak ada pun saya terus brunch je. Dan sebenarnya ada 3S yang penting. Ini tips saya nak bagi kat semua penonton Malaysia ni lah. 3S mulakan pagi. Soalnya senyuman, sarapan, senaman. Itu dia. Macam Daya makan lah. Macam saya. Tu nampak ceria gini. Senaman apa pagi tadi? Senaman pagi tadi adalah memakan nasi lemak. Tak, sebab pagi tadi saya rasa macam mak saya buat semak sedap sangat. Tak adalah, kita hujung minggu ni kena santai-santai. Tapi jangan lupa jaga kesihatan jugalah. Bercakap tentang nasi lemak, semalam saya pergi ke kenduri kahwin. Orang kalau misalnya kata ada kenduri kahwin dan sebagainya, ramai orang datang. Ya, betul. Dan salah satu menu, saya ingat macam nasi biryani, nasi minyak, nasi lemak pun ada juga. Ya. Itu memang semangat Malaysia. Bercakap tentang semangat Malaysia. Tadi pun kita dah dengarkan lagu daripada Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Betul. Dan Daya ada tanya saya tadi, antara lagu-lagu favourite Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Nak tanya Daya lah, apa antaranya? Awak tanya saya? Saya memang suka Merisik Khabar, Salam Terakhir. Lagu sedih semua? Semua lagu sedih. Sebab walaupun saya dapat happy, jiwa saya tisu, tuan-tuan dan puan-puan. Saya bagi sikitlah lagu Salam Terakhir. Okey. Daya mesti nyanyi dia. Sikitlah, sikit. 3, 2, 1. Silakan. Sampaikan salam buat semua. Salam terakhir. Salam teristimewa. Okey, Daya dah bersedih. Jadi saya tak nak nyanyi lagu sedih. Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad, lagu yang ceria. Okey, ni. Apa? Okey. Balik kampung. Allah. Balik kampung. Chow Kit Road. Okey. Lagi? Dah cukup lah. Okey, jadi kami saja yang memberikan anda hidangan lagu-lagu yang cukup orang kata bermakna dalam agenda. Bervariasi sebenarnya. Betul. Kalau bercerita tentang Allahyarham Haji Sudirman ni, kita tahu beliau sebenarnya lagu-lagu beliau menyentuh jiwa. Betul. Dan juga semua orang boleh terima, daripada anak kecil ke orang besar dan juga pelbagai kaum, semuanya meminati dan juga menyukai lagu beliau. Betul. Sebab itulah Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad digelar sebagai penghibur nombor 1 Asia. Betul. Ada tak di antara penyanyi-penyanyi yang ada kat Malaysia ni boleh menyanyikan ataupun membuat konsert di Jalan Chow Kit Road tu pada tahun 1986, waktu ketika itu 100,000 orang memanjiri. Kalau mungkin sebelum ni kita tengok konsert Dewa, Alice dan sebagainya. Datuk Sudirman Haji Arsyad pernah membuat konsert sebegitu rupa. Lagi besar, lagi ramai orang datang. Dan bila cakap ni, bulu rumah saya terus beremang. Sebab bukan apa, saya tak dapatlah nak turut serta waktu tu. Umur tu kecil sangatlah ya. Tetapi kalau anda mungkin pernah pergi ataupun pernah tahu, melihat gambar ataupun menyukai lagu-lagu Allahyarham Haji Sudirman, apa kata kongsikan di Facebook kami, itu Malaysia Hari Ini. Kami nak tahu, kami nak dengar cerita anda. Betul. Kenapa agak memang ataupun kalau anda mempunyai satu koleksi simpanan ketika zaman dahulu, ada gambar Allahyarham dan sebagainya, pamerkan dekat foto komen lah di Facebook Malaysia Hari Ini. Mungkin kita boleh lihat, kita boleh tonjolkan, kita boleh tengok. Okey, jom kita tengok keadaan cuaca hari ini, Daya. Kalau tengok cuaca hari ini memang seperti yang dijangka, seperti semalam juga. Memang kita tengok memang hujan lah ya di banyak kawasan. Kalau tengok ni Kelantan, Kedah, pada utara, selatan, saya tak nampak lagi satu yang mungkin cerah. Tiada lagi buat masa ini. Ini adalah ramalannya. Macam semalam di Kuala Lumpur pun kita ada hujan sekejap rasanya. Betul. Dia tak menentu. Dan juga ada sebahagiannya keadaannya mendung. Okey, ini keadaan di sebelah pagi ini. Sekarang ini yang berlaku. Jom kita lihat keadaan di sebelah petang pula bagaimana. Okey, di sebelah Malaysia keadaan ribut petir. Nampak di Kedah, Pulau Pinang, Pahang, KL, Putrajaya, Selangor, dekat Sabah pun sama juga, ribut petir. Semualah. Malam macam mana? Malam pun ribut petir dekat Pahang. Jadi kalau diikutkan ramalan cuacanya, memang cuaca tidak berapa baik untuk buat aktiviti saya melibatkan air lah. Contohnya macam pergi mandi laut ataupun pergi ke sungai. Tetapi kalau contoh dapat cuaca cantik, pergilah bawa anak-anak. Ialah hujung minggu, cerita sekolah kan. Okey, bercakap tentang cuaca, alhamdulillah semalam cuaca di Stadium Nasional Bukit Jalil semalam cerah.
cantik. Ya. Dan kalau kata orang, kalau cuaca yang cantik, pandang yang tak becak, saya pasti perlawanan pun akan semakin rancak. Dan kita lihat semalam, JDT telah pun membuktikan bahawa pasukan JDT masih lagi, kata orang tu, menang lah. Ya, betul. Di hati peminat bola sepak di Malaysia ini, apabila semalam berjaya menewaskan pasukan Terengganu dengan jaringan 3-1. Dan kalau diikutkan semalam, kalau kita lihat pun di kaca TV, memang meriah sangat-sangat. Katanya lebih 80,000 yang melihat, menonton. Ada daripada Terengganu. Terengganu datang. Walaupun kalah, saya rasa tak penting semangat tu semua datang. Dan juga daripada Johor. Bukan saja orang Terengganu, malahan orang yang mungkin tidak suka JDT akan mendukung. Bukan saja di Pantai Timur. Yalah, sebab kalau kita lihat dalam laporan dan sebagainya, JDT kata orang tu apa, single sahaja. Tetapi negeri-negeri lain support Terengganu dan sebagainya. Tapi apapun, kita dapat saksikan pasukan Terengganu yang kali terakhir menjuarai PLFA 2011. Jadi 11 tahun masih lagi belum mencapai PLFA. JDT kali terakhir 2016. Selepas 6 tahun berjaya memenangi PLFA. Kayaknya macam tajuk ni JDT tak menangis ni. Maknanya pada tahun lepas JDT tumpas 2-0 di tangan pasukan Kuala Lumpur. Jadi kita nak ucapkan tahniahlah kepada JDT untuk memenangi tahun ini. Dan juga tahniah kepada semua penonton. Semuanya berjalan dengan lancar. Dan seterusnya nak tanyalah, pernah tak penonton kat rumah ni berkayak? Awak pernah? Saya pernah. Saya berkayak, berperahu, berkerus. Semua aktiviti suka air. Tak sangka awak saya banyak buat aktiviti air. Semua syuting. Semua. Jadi saya nak beritahu anda, kita ada berkayak di lembah Tanom. Orang Lepih lah. Kita orang Lepih. Kuala Lepih Pahang. Orang kampung Datuk Siti? Pasal tu suara sedap. Tak, gurau saja. Dia main sebut Lepih? Lepih. Orang Lepih. Jadi kita tengok berkayak lah. Apa kata sama-sama kita saksikan. Silakan Afiq. Berkayak, antara aktiviti rekreasi air yang digemari oleh peminat sukan lasak. Bukan sahaja boleh mencegaskan tubuh badan, aktiviti mencabar ini biasanya dilakukan di sungai dan secara tidak langsung dapat memberi ketenangan kerana dekat dengan alam semula jadi. Kru Malaysia hari ini membawa anda menyelusuri satu lokasi yang popular untuk berkayak, iaitu di Sungai Tanum, Kuala Lipis, Pahang. Kami dibawa menaiki kenderaan pacuan 4 roda menuju ke lokasi permulaan berkayak di Kampung Cegapegah. Sepanjang perjalanan, perasaan teruja bersilih ganti dengan berdebar kerana sudah lama tidak melakukan aktiviti ini. Lebih 20 minit perjalanan merentas kawasan kampung dan ladang kelapa sawit. Akhirnya kami sampai ke destinasi yang dituju. Sebaik saja tiba, kami diarahkan untuk mencari pasangan dan bergerak untuk mengambil pendayung serta perlu memakai jaket keselamatan. Taklimat ringkas mengenai ekspedisi kayak serta teknik mendayung dan mengawal kayak turut diberikan sebelum memulakan aktiviti. Ini adalah pedal yang akan kita gunakan sekejap lagi untuk berkayak. Ini lagi satu partner saya punya. So kita jumpa kat bawah. Menjadi antara yang terawal masuk ke dalam kayak yang sudah tersedia di kawasan sungai, saya dan pasangan mengambil kesempatan untuk berlatih mendayung bagi membina keserasian mengemudi sementara menunggu peserta lain. Pada permulaannya memang agak sukar. Berpusing-pusing di tempat yang sama, terlanggar kayak peserta lain dan kayak dikemudi tidak mengikut haluan. Namun lama-kelamaan, akhirnya kami dapat menyesuaikan diri dan berjaya mengemudi kayak dengan lancar. Ekspedisi ini bermula secara santai berikutan arus sungai yang tidak terlalu deras. Kami difahamkan hujan yang turun pada tengah malam menyebabkan paras air sungai meningkat. Oleh itu, air mengalir dengan tenang.
Namun bentuk alur sungai yang ada kalanya berliku dan sempit turut menghasilkan kederasan arus yang berbeza. Jika air sungai cetek, lebih sukar untuk berkayak kerana boleh terlanggar batu dan kayu di sepanjang sungai. Jika tidak mahir, kayak boleh terbalik. Tampak mudah, tetapi aktiviti ini memerlukan kemahiran serta kekuatan fizikal dan mental. Andai terleka walaupun untuk seketika, memang boleh terbabaslah jawabnya. Sepanjang menyelusuri sungai, pandangan kami dihidangkan dengan kehijauan alam yang menakjubkan. Rimbunan pokok hutan, pokok rotan dan keindahan reka bentuk batuan dinding di tepi sungai yang terhasil secara semula jadi akibat aliran air sungai. Pengalaman merasai sendiri perjalanan ini benar-benar memberikan ketenangan buat saya dan dapat melupakan seketika kesibukan kerja di bandar. Dengan anggaran jarak sepanjang 46 km, kebiasaannya aktiviti berkayak di Sungai Tanum ini boleh mengambil masa hampir 2 jam. Meskipun penat mendayung, semuanya berbaloi dengan pengalaman menarik menerokai keindahan pemandangan khazanah alam. Jika anda bercadang untuk melakukan aktiviti ini, pastikan keselamatan diutamakan dan bersedia dengan kemahiran mengemudi kayak bagi mengelak sebarang tragedi yang tidak diingini. Meniti awan yang kelabu, ku tempuhi lorong yang berliku, mencari sinar yang menerangi kegelapanku. Ku percaya nanti suatu masa sang surya akan menyinar jua, membawa harapan yang menggunung bersamanya. Engkau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Seharian waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu, bagai pelangi petang kau kan pasti pergi jua. Engkau tiba bagaikan pelangi, tak bercahaya namun kau berseri, tapi cukup menghiburkan hati ini. Seharian waktu bersamamu tak terasa saat yang berlalu, bagai pelangi petang kau kan pasti pergi jua. Wow,
lagu yang cukup menyentuh jiwa dan perasaan. Tadi saya baru rasa macam nak tersenyum lebar. Tapi bila saya tengok Project 16 nyanyi dan awak sendiri sebab kan, bayangkan, maksudnya lirik tu menusuk jiwa tau. Itulah dia. Itu salah satu lagu yang menusuk jiwa. Sebenarnya kalau kita ikutkan lagu-lagu yang dinyanyikan, banyak sekali yang betul-betul kata orang tu bila nyanyi tu kita feel. Macam Dayah sendiri pun dengan ceritanya dulu pun kalau misalnya kata masuk pertandingan-pertandingan nyanyian pun antara lagu-lagu yang dinyanyikan pun lagu-lagu Ayaham Datuk Seri Badri Arsyad juga. Janganlah begitu. Tapi betul Ustaz, saya memang meminati beliau dan sebenarnya apa sahaja pencapaian beliau tu saya rasa melambangkan kita sebagai seorang rakyat Malaysia. Kita harus berbangga. Betul. Dan sebenarnya kita bersama dengan seorang teman kita tadi dah memang tunggu. Memang katanya beliau berada di Galeri Sudirman Kuala Lumpur. Nak cerita apa pula dengan kita ni? Terus saja kita nak bersama dengan Rina di sana. Silakan Rina. Wah, sedap betul dendangan lagu Pelangi Petang tu kan. Sebenarnya kami masih lagi berada di Galeri Sudirman ini dan tentunya kita nak menyaksikan bahawa Allahyarham Datuk Seri Man Haji Arsyad bukan sahaja diangkat sebagai ikon patriotik negara tetapi juga ikon fashion. Lihatlah antara koleksi peribadi milik Allahyarham sendiri yang sememangnya cukup gah dan cantik. Ini kalau suruh saya pakai saya nak ni. Menarik sangat. Okey, untuk cerita lebih lanjut berkenaan dengan Galeri Sudirman ini sudah tentulah kita nak bersama dengan Puan Khairun Nasha Muhammad Shazali merupakan pegawai Arkib dari Seksyen Perancangan dan Pemeliharaan Arkib Negara Malaysia. Pada hari ini nak kongsikan apa yang menarik. Assalamualaikum, apa khabar? Khabar baik, Alhamdulillah. Okey, Puan Nasha, kalau kita lihat kan kat sini seronok sangat kan. Dapat lihat sendiri koleksi yang ada. Mungkin nak cerita sedikitlah tentang Galeri Sudirman ni. Okey, baiklah. Galeri Sudirman ini kita buat khas bersempena dengan Bulan Kebangsaan. Dan kita angkat beliau sebagai ikon patriotik negara pada tahun ini. Dan kita adakan pameran ini bermula daripada 12 Ogos sehingga 30 September 2022. Kalau kita lihat kat sini kan ada pelbagai koleksi yang ada. Sebenarnya ada berapa section kat sini ni? Mungkin penonton nak tahu. Okey, baiklah. Apabila penonton dah hadir ataupun datang ke pameran ni, anda boleh lihat 5 section yang ada di sini, iaitu section busana, section kartunis, section pelbagai dan juga section biografi, dan yang terakhir sekali istimewanya kita kongsikan bersama juga section kemerdekaan untuk kita kongsikan maklumat kemerdekaan kepada pengunjung-pengunjung di sini. Kalau tadi di awalnya tadi saya bersama dengan replika busana yang digayakan oleh Allahyarham Datuk Seri Man sendiri sewaktu majlis penutupan Sukan C. Kat belakang kita ni sendiri kabarnya ini bukan replika. Betul, ini adalah bahan-bahan original ataupun asli yang kita simpan, Arkib Negara simpan dan pelihara, yang kita akan tunjukkan dan pertontonkan kepada orang ramai supaya kita memberi pendedahan kepada mereka tentang Sudirman Haji Arsyad secara peribadi. Baik. Okey, kita nak tahu jugalah dah lalang kan kita kongsikan tentang Allahyarham ini. Bagi Puan Nasha sendiri agaknya lah kan, apa lagu yang menjadi kegemaran nyanyian daripada Allahyarham Datuk? Untuk saya secara peribadinya, saya sangat sukakan lagu Pelangi Petang dan juga lagu Salam Terakhir kerana ia sangat menusuk kalbu bila kita menghayati lagu-lagu dendangan beliau. Kalau untuk secara umumnya kita memang biasa dengar warisan, lagu-lagu warisan tanggal 31 dan sebagainya. Betul lah, kalau saya sendiri pun bila dengar je semua lagu Allahyarham tu, memang menangkap jiwa kan. Betul. Okey, akhir sekali mungkin Puan Nasha ada harapan dan juga nak dikongsikan kepada penonton Malaysia hari ini yang kalau hari ini menonton bersama dengan kita, apa agaknya yang nak disarankan? Okey, saranan saya adalah saya ingin mengajak semua orang ramai, terutamanya masyarakat Malaysia untuk hadir ke Fahrenheit 88 Mall dan melihat sendiri pameran warisan sudi ini yang kita bawakan sempena Bulan Kebangsaan. Dan kita dapat mengimbau kembali zaman kegemilangan Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Pada masa yang sama, kita dapat menghayati perjuangan ke arah kemerdekaan oleh tokoh-tokoh kemerdekaan kita yang terdahulu.
Baik, terima kasih Puan Nasha. Itu dia tadi, kalau anda saksikan memang seronok dengan pandangan mata yang ada di sini. Bukan sahaja dengan koleksi fashionnya, koleksi peribadi, kaset-kaset lama. Ni anak-anak ni mungkin boleh datang tengok sendiri. Selalu dengar je lagu Allahyarham, tapi hari ini boleh bawa ramai-ramai datang ke sini. Baik, banyak lagi sebenarnya kami nak kongsikan untuk anda tentang Galeri Sudirman ini. Tapi kita nak berehat seketika, jangan ke mana-mana. Ahad korang akan jadi terpaling on dengan terpaling juara. Korang tim siapa? Tim Kapten Hil Husaini, tim Kapten Naim Daniel atau tim Kapten Akib Ahmad? Jangan lupa saksikan terpaling juara malam ini 9 malam di TV3. Okey, jangan lupa untuk anda menyaksikan terpaling juara malam ini pukul 9 malam. Minggu lepas, minggu ataupun konsert yang ketiga, minggu ketiga. Masih lagi tiada penyikiran. Tetapi malam ini mungkin ada seorang yang akan meninggalkan konsert apa nama? Terpaling juara ni. That's why cakap terpaling juara ni adalah kat sebelah saya ni. Dia pun salah seorang yang penting lah dalam terpaling juara. Dia junior lah, junior. Dia junior. Tapi nampaknya dia senyum, dia cari like macam tak ada masalah pun. Nampak power hari ni kan? Ini dia. Yes. Salah satu apa orang kata? Peserta yang bertanding dalam terpaling juara. Akmal. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akmal nampak tenang ya, walaupun kita tahu setiap minggu komen-komen yang agak menakutkan. Dia mula-mula konsert pertama tak pedas sangat. Dia makin lama makin pedas lah. Minggu pertama kan dia cakap macam pengenalan. So minggu lepas tu? Minggu kedua still macam orang cakap okey. Tapi dah minggu ketiga tu memang dia tak bagi chance dah. Macam kederotan lah kita. Dia dah macam kau bangun. Macam tu. Jadi sekarang ni macam mana? Dah minggu ketiga, kiranya minggu keempat lah. Minggu keempat untuk malam ni. Jadi macam mana? Masih lagi ada stage fright ke ataupun macam mana sekarang ni? Nervous tu orang cakap tipu lah kalau tak ada. Memang ada, tapi kena lawan juga. Dalam masa yang sama kita kena sembunyikan lah benda tu kan. Kena lawan lah, kalau tak memang tak boleh buat apa atau pentas tu. Ya, betul. Jadi kan kalau cakap tentang bila ini pertandingan kan, kita pun tahu peserta tersingkir, ada pemenangnya. Jadi macam awak sendiri, awak masuk paling juara ni, awak memang target untuk menjadi juara ataupun macam mana? Siapa yang tak nak menang kalau masuk dalam ataupun ni macam awak rasa macam ni platform untuk awak. Sebab saya lihat awak dah menyertai banyak juga pertandingan nyanyian dan sebagainya. Jadi bagaimana? Dia salah satu platform dan juga memang target saya untuk bina nama saya. Dan memang saya nak menang. Itu dia semangat kita nak. Dia jujur, dia cakap straight je. Yes. Tapi kalau kita lihat dah 2 minggu persembahan sebelum ni, persembahan terbaik Syaz. Yes. Jadi macam mana nak beat Syaz tu? Tengok. Minggu ni saya akan sumpah satu dewan. InsyaAllah saya dengan Kapten dah membuat insyaAllah dengan ada strategi ke? Ada juga strategi dari segi fans dan juga kita orang juga. Nampak. Jadi kaptennya adalah Naim Daniel dan tentunya lagu yang dibawakan malam ini adalah lagu kapten sendiri. Itu dia kata kita sumpah satu dewan. Tapi rasa macam memang malam ni kita nak tengok. Tapi kita nak dengar sikit apa yang sumpah yang awak nak beri tu. Sebelum disumpah mereka yang berada malam ni, sumpah kita orang dulu tengok. Kalau kita orang ni lepaslah malam ni. Okey, saya cuba Bismillahirrahmanirrahim. Andai rembulan tidak lagi mampu bercahaya, terangilah gelapku walau dalam gelita. Wah. Yes, silakan Kak Ji komen. Jangan. Kalau akak rasalah awak ni tiba-tiba macam komen. Tak ada. Kita sumpah sedap lah, sumpah sedap. Sedap. So insya-Allah kami doakan awak malam ni betul-betul buat yang lagi terbaik untuk semua. Dan okeylah, kita saja nak sentuh sikit bila cakap Kak Ji tadi komen katanya awak kurang karakter, maksudnya kurang penyampaian lagu tu lah. Kurang karakter. Apa pendapat awak? Awak setuju ke tidak? Mungkin dari segi ekspresi muka saya itulah yang membuatkan macam juri nampak macam kau apa macam tu. Saya nak gelak saya nak bersin dalam waktu yang sama. Ya Allah ya. Okey. Baik, jadi kalau awak sendiri, kita tahu apa kekurangan kita. Awak sendiri rasa kat belah mana, part mana yang awak rasa, aku rasa aku boleh lebih baik sebenarnya. Bila dapat komen macam ni tersedar juga. Dari segi feel dan juga expression muka tu. Itu boleh belajar daripada Afad. Tengok, Afad cuba buat muka garang. Cuba bang. Tak, kamera tak fokus. Silakan. Okey.
Kalau ambil kamera seminit. Okey, tak adalah bila penghayatan muka ni bukan senang. Nyanyi nak sampaikan sedap ke tak sedap. Lagi-lagi lagu Sumpah ni. Apa yang awak dah belajar tentang lagu Sumpah ni? Sumpah ni adalah seorang yang dia tak boleh move on dengan cinta hati dia yang memang tak akan dapat datang balik. Afad, janganlah rasa macam tu. Muka tu nampak macam ada pengalaman. Tapi Kak Bar, kami harapkan pengalaman mungkin daripada Afad tu boleh bawa awak kan. Bang, lagi belajar belakang-belakang. Digantikan dengan penyanyi senior Kak Ifah Razia. Betul. Kak Ifah Razia nyanyi lagu Purnama. Awak nyanyi lagu Sumpah. Jadi kita dah cakap all the best lah malam ni kan. Okey, kita dah bercakap tentang Allahyarham Datuk Seri Haji Arsyad. Ya betul. Tak tahu awak sendiri ada macam mengikuti ataupun suka lagu daripada Allahyarham? Ada. Saya pernah viral lagu Salam Terakhir. Cuba sikit lah tak dengar tu. Sampaikan salam buat semua. Kita akan viral juga lah hari ni. Terima kasih banyak dan selamat maju jaya. InsyaAllah. Okey, jangan lupa untuk anda malam ini pukul 9 malam. Terpaling juara di TV3 bersama dengan rakan kita juga Aziz dan juga Syiha. Dan juga selepas ini, sekarang ini sebenarnya kita ada kawan kita yang terpaling excited. Kita bersama dengan Rena yang masih berada di sana. Kita apa lagi yang berada di Masjid Sudirman ini. Jom sama-sama saksikan. Suruh dia nyanyi lagi ya. Mungkin nyanyi juga. Boleh juga nyanyi. Lagu Merisik Kabar mengangkat Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad sebagai penghibur nombor 1 dalam anugerah juara lagu. Dan kalau kita lihat sebenarnya Allahyarham sangat dekat dengan peminat-peminatnya yang dianggap sebagai rakan dan kenalan rapat. Hari ini bertuahnya kami di Galeri Sudirman ini berkesempatan bertemu dengan salah seorang peminat setianya. Ini dia Cik Muhammad Azhar Mat Isa, peminat setia. Saya kira ini momen yang menarik untuk kita kongsikan. Cik Azhar, kalau boleh ingat kembalilah, waktu bila minat dengan Allahyarham ni? Saya minat Allahyarham ketika saya berusia 5 tahun pada tahun 1976. Ketika itu saya masih kecil lagi ya. Dan saya melihat di kaca TV ketika itu hitam putih dan saya amat kagumlah, tertarik dengan persembahannya yang sangat unik sekali. Dan kalau anda nak tahu, sebenarnya kami berada di salah satu section di mana section ini menampilkan koleksi daripada peminat, iaitu milik Cik Azhar sendiri. Boleh ceritakan kepada kami, kalau kita tengok kat sini ada keratan akhbar, ada postcard, kad raya, ada sapu tangan juga. Apa agaknya momen menarik ataupun barangan yang paling diingati ataupun disayangi Cik Azhar? Okey, barangan yang paling saya sayang dan diingati ialah surat-surat yang ditulis oleh arwah Abang Sudir, tulisan tangan sendiri dan dipostkan sendiri oleh arwah Abang Sudir. Dan setiap kata-kata dalam surat itu mempunyai nasihat yang berguna untuk kita pelajari pada masa hadapan dan dikongsikan bersama peminat. Dan saya harap pengunjung yang datang ke sini bolehlah berkongsi pengalaman di sini. Cik Azhar, saya percaya Cik Azhar pastinya pernah menghadiri konsert Allahyarham Datuk Sudirman sendiri. Agaknya konsert apa yang tak boleh dilupakan? Okey, banyak konsert yang saya hadiri dan paling saya ingat ya, ketika tahun 1986 arwah Abang Sudir muncul dalam satu sebiji bola takraw gergasi. Semasa tu pertandingan sepak takraw di Stadium Negara, dan arwah Abang Sudir memang dia muncul dengan berbagai gaya dan unik, dan kita tidak menjangkakan arwah Abang Sudir membuat satu gimmick yang orang kata wow, yang boleh menarik perhatian peminat. Saya pun amat kagum dengan persembahan beliau. Memang kita kenalilah Allahyarham ni memang sangat unik orangnya, tampil dengan pelbagai rekaan fashion dan juga gimmick kan. Okey, kalau tengok hari ni Cik Azhar ni datang lengkap dengan pakaiannya, topinya. Ini semua adalah koleksi peribadi milik Cik Azhar sendiri. Dan kalau nak diikutkan, mungkin ada lagu yang meninggalkan kenangan paling dalam untuk Cik Azhar sendiri. Okey, sebenarnya banyak lagu yang saya minati.
dan bersempena Hari Kebangsaan kan, kemerdekaan, arwah Abang Sudir memang suka membawa lagu-lagu yang bercorak patriotik dalam setiap konsert yang diadakan. Itulah kalau saya boleh kongsikan, sebenarnya ada satu album khas yang dinamakan album Abadi, telah memuatkan lagu-lagu patriotik. Bagi Allahyarham sendiri penting untuk kita naikkan semangat patriotisme dalam kalangan anak-anak remaja hari ini. Alang-alang dah jadi peminat setia katanya. Naklah juga kan dengar suara nyanyi lagu Allahyarham. Boleh ke Cik Azhar belanja satu? Nak belanja lagu apa tu? Sama ada lagu apa-apa boleh ya. Okey, saya nyanyi lagu Nilai Cintamu ni ya. Pernah dulu ku fikirkan tanpa cinta tak mengapa, bila kau pergi ku rasakan sunyinya di hati. Baru kini ku tahu nilai cintamu. Wah, sungguh menusuk kalbu Cik Azhar. Dan pastinya terima kasih jugalah kerana bersama kami hari ini kan, nak berkongsi. Ni koleksi milik Cik Azhar yang dikumpul berapa tahun dah ni? Saya pun aku tak berapa ingat lah. Tapi memang saya kumpulkan ketika sekitar dalam tahun 1984, 86 dan sehingga 1990, 91 macam tu lah. Inilah yang kata kalau kita betul-betul minat dengan seseorang tu, setiap orang kata hasil yang kita jumpa daripada Keratan Akhbar sekalipun, majalah, semuanya kita simpan baik-baik. Ini kalau nak diikutkan memang boleh jadi barang yang sangat berharga ni kan Cik Azhar. Apapun terima kasih kerana bersama kami di Malaysia hari ini untuk kita kongsikan luahan rasa peminat sendiri. Kita dapat saksikan juga, kalau anda nak tengok boleh datang sendiri untuk anda juga menatap hasil-hasil milik Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad yang dijaga oleh pihak Arkib Negara Malaysia dan juga peminat-peminat Allahyarham Datuk sendiri yang turut sama bekerjasama memberikan untuk tatapan kita semua. Dan kami juga mengharapkan perkongsian hari ini membawa 1000 makna kepada anda yang meminati legenda muzik negara ini yang dianggap sebagai penghibur nombor 1 Asia. Dan kalau nak diikutkan, tahun ini genap 30 tahun pemergian Allahyarham Datuk Sudirman Haji Arsyad. Dan semalam kru Malaysia hari ini berkesempatan untuk bersama-sama dalam majlis tahlil yang diadakan oleh keluarga Allahyarham, disertai oleh kaum keluarga, rakan kenalan dan juga peminat-peminat setia. Kami kongsikan bingkisan ini. Sudirman digelar penghibur nombor 1 di Asia. Walaupun sudah dekat pemergiannya, nama Allahyarham masih diingat dalam industri hiburan tanah air sehingga kini. Bagi memperingati 30 tahun pemergian Allahyarham Sudirman Haji Arsyad, satu majlis tahlil diadakan di sebuah restoran di Kuala Lumpur petang semalam. Majlis anjuran Kambura Enterprise ini dihadiri oleh 50 tetamu jemputan yang terdiri daripada ahli keluarga, kenalan rapat, kelab peminat dan pelajar tahfiz. Turut hadir ialah Datuk Hafsah Hassan, 73 tahun, penulis lirik yang pernah rapat dengan Allahyarham. Lagu Salam Terakhir, hasil nukilan Hafsah, adalah dendangan terakhir Allahyarham. Baginya, Sudirman penyanyi yang masih belum ada pengganti, terutama daripada segi bakat, dedikasi dan kesungguhannya sebagai seorang penghibur. Sayang pada teman yang ku kenal, pemergianku ini. Allahyarham adalah salah seorang pada saya ialah penghibur tanah air kita yang begitu committed pada bidang yang telah dipilihnya. Walaupun Allahyarham mempunyai kelayakan sebagai peguam, tapi dia telah memilih bidang industri hiburan sebagai ruang di mana dia nak memperjuangkan ataupun menggambarkan situasi masyarakatnya. Dan saya rasa setakat ini Allahyarham telah berjaya.
Dan keazaman beliau ialah kesungguhan yang dilakukan memperlihatkan hasilnya sehingga hari ini. Jadi azam itu ialah cita-cita Allahyarham dan dilakukannya dengan komitmen sepenuh. Arman Hirman Abdullah, 30 tahun, seorang daripada anak saudara Allahyarham Sudirman. Walaupun tidak sempat bermesra dan kenal rapat dengan Allahyarham, tetapi dia turut merasa bangga dengan pencapaian bapa saudaranya itu. Terutama sekali apabila generasi muda kini masih mengenali siapakah Sudirman Haji Arsyad. The award goes to Sudirman. So, apa yang dia hasilkan menjadi inspirasi lah untuk hidup saya juga dan masyarakat lain kot saya rasa dengan karya seni yang dia bina tu. Karya seni dari segi lukisan, dari cara dia berfikir untuk melakukan satu benda kan, satu perkara. So dalam hidup saya dia banyak memberi inspirasi lah macam mana nak menyusun strategi untuk jadi lebih baik kan. Moto Sudirman bukan gelaran jadi ukiran, tetapi bakti yang disumbangkan menjadi bukti kepada segala usaha yang dicurahkan oleh Allahyarham sehingga namanya diingati oleh peminat sampai hari ini. Antaranya Ramlan Mat Isa, 38 tahun, peminat yang meminati Sudirman sejak kecil. Baginya, melalui majlis yang diadakan dapat menggamit kenangan mereka bersama Allahyarham Sudirman di samping untuk mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat ilahi. Saya mengagumi Allahyarham Sudirman sebab dia seorang penghibur yang berbakat besar. Dia bukan sahaja seorang penyanyi, dia juga berbakat sebagai pelakon, sebagai kartunis, sebagai penulis, sebagai usahawan. Dia juga seorang penghibur yang kata educated, bergelar the singing lawyer. Itu yang membuat saya kagum. Lagi satu, Allahyarham Sudirman ni dia boleh bawa lagu, semua genre lagu dia boleh bawa. Maksudnya dia bukan satu jenis lagu saja. Maksudnya dia boleh bawa lagu genre asli, lagu-lagu ballad, lagu-lagu patriotik, berbagai-bagai jenis lagu lah. Maksudnya yang keunikan pada arwah ni tak banyak kita nampak pada artis-artis yang ada sekarang ya. Pemergian Sudirman Haji Arsyad meninggalkan kesan yang mendalam buat ahli keluarga, kenalan rapat dan juga peminatnya. Negara kehilangan sebutir bintang yang berbakat besar dan perginya sukar untuk dicari ganti. Sudirman, namamu sentiasa terpahat dalam ingatan. Salamku yang terakhir Al-Fatihah. Kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Terima kasih sebab tak bergerak. Tak berganjak. Dia tak boleh gerak? Kalau kita gerak kiri kanan saja. Oh, okey. Bangun tak boleh ya? Bangun tak boleh. Ya kan macam diam. Tengok tak dia? Tak yang penting, semua masih bersama dengan kami. Dan sekarang ni kita sebenarnya nak kongsikan sedikit lah. Okey, daripada berita harian, paparan akhbar ini, iaitu tentang RM30,000 geran beli rumah pertama. Jadi pengurangan cukai di atas faedah terkumpul sepanjang tempoh rumah dalam pembinaan dan pengecualian cukai sekurang-kurangnya RM20,000 untuk pembeli rumah pertama. Bagi rumah yang berharga RM500,000 dan ke bawah. Itu kena tahu tu. Dan skim pembiayaan rent to own RTO diperluaskan untuk pembeli rumah pertama bagi semua jenis rumah dan menggalakkan lebih banyak bank perkenalkan skim step up financing bagi merapatkan jurang kemampuan pembeli rumah pertama. Ya, saya pasti ramai dekat luar sana yang nak beli rumah pertama. Jadi ini adalah mungkin berita baik untuk anda. Jadi anda boleh berkira lah yang mana mungkin belum dapat lagi rumah. Dapat ni kerajaan nak bagi RM30,000 ni. Ya, dan saya nak sambung sikit lagi iaitu di muka surat 6 ya, iaitu 4 fokus utama bajet 2023 yang tertanya katanya 4 fokus iaitu kepentingan rakyat, perniagaan,
ekonomi dan juga penyampaian perkhidmatan menjadi fokus utama untuk bajet 2023 yang akan dibentangkan di Parlimen pada 7 Oktober depan. Kata Menteri Kewangan kita Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz. Jadi itulah dia kalau untuk 4 fokus utamanya. Dapatkan berita harian. Okey, di Harian Metro yang berada di tangan saya di muka hadapannya, anda boleh lihat dekat sini, pendakwah selebriti ditahan noda remaja. 4 dakwa jadi mangsa. Jadi masih lagi berteka-teki lah siapa dia kan. Okey, tapi apa yang menjadi pilihan penerbit adalah di muka surat 6 iaitu fenomena air pasang besar MTL di Klang, air laut naik 5.5 meter pada 12 September. Penduduk di daerah Klang bakal berdepan dengan fenomena luar biasa air pasang besar dan monsun timur laut mulai esok hingga Disember. Okey, jadi kepada anda semua yang berada di kawasan-kawasan yang dinyatakan khususnya di sekitar Klang pada bulan September ini, iaitu pada 11, 13 dan 28 September, diharapkan anda semua dapat bersiap sedialah. Dinasihatkan agar anda semua meletakkan barang seperti dokumen penting, wang tunai, air mineral, kit perubatan, kit kebersihan, tuala, pakaian, telefon bimbit di tempat yang senang dicapai. Dia macam menakutkan tetapi perlunya kita untuk bersedia. Dan saya pasti petugas Barisan Harapan semuanya bersiap siaga. Dan saya nak baca sikit daripada New Sunday Times, iaitu Don't Jump to Conclusion. Tajuk dia ini adalah berkenaan dengan keputusan mahkamah. Jadi Ketua Hakim Negara kita gesa ahli politik, masyarakat baca, fahami alasan penghakiman kes sebelum membuat kenyataan. Sebab kita tahu pun sekarang ni kita mempunyai social media, media sosial yang kita bebas untuk memberikan komen atau apa sahaja, tetapi Ketua Hakim Negara memberikan kenyataan seperti itu. Betul. Okey, itu di New Sunday Times. Okey, kita nak ada war-war untuk anda semua bersama dengan pengacara kami. Petri Yahya. Okey, aduan jiwa telah pun kembali untuk meleraikan kebuntuan dan kekusutan di TV9. Episod pertama minggu ini memaparkan luahan jiwa anak yang mengambil tugas berat menguruskan pusat jagaan orang tua. Beban tugas bukan hanya memerlukan tenaga, malah masa dan kewangan. Dah bersama hos kita macam kata tadi, Petri Yahya, bila tu 18 September Ahad 10.30 malam eksklusif di TV9 juga di saluran Astro 149. Dan tentunya kita nak beritahu kepada anda semua, selain daripada nak kena saksikan aduan jiwa, wajib mestilah kena tonton Malaysia Hari Ini. Esok katanya tentang satu topik yang kita ni selalunya macam kita terlepas pandang atau kita tak berapa arif, iaitu tentang agihan harta pusaka. Kita tambah ilmu sikit di Malaysia Hari Ini lah. Sebab kita tak mahulah nanti apabila melibatkan agihan harta pusaka ni adalah berlaku pergaduhan, ketidaksefahaman dan sebagainya. Betul. Besok akan kami leraikan tentang perkara itu di Malaysia Hari Ini. Ya, betul. Dan tentu tadi kita bersama dengan 16 Project kan? Dan katanya ada lagi lagu yang ingin sampaikan kita. Lagunya betul apa? Lagunya siapa yang belum bernikah sesuai saat lagu ni, iaitu Akad. Yang nyanyi Didi dah bernikah ke belum? Belum. Jadi lagu ni untuk bakal isteri ke? InsyaAllah kalau dah. Dah ada belum? Dah ada belum? Bakal tak ada. boleh jawab. Bila tak boleh jawab, maksudnya sudah ada. Jadi kau sudah terkenal, bah. Okey, baik. Baik, kita dah bersama dengan 16 Project. Nama penyanyi itu Didi. Jadi Didi nak ajak kawan-kawan sekali. Didi and friend lah. Ya, mari. Yes. Mari. Okey, silakan. Okey, silakan. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. Betapa bahagianya hatiku saat ku duduk berdua denganmu, berjalan bersamamu, menarilah denganku. Namun bila hari ini adalah yang terakhir, namun ku tetap bahagia. Selalu ku syukuri, begitulah adanya. Namun bila kau ingin sendiri, cepat-cepatlah sampaikan kepadaku, agar ku tak berharap dan buat kau bersedih. Bila nanti saatnya telah tiba, ku ingin kau menjadi istriku.
Berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian ke sana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu. Berdua menikmati pelukan di hujung waktu. Sudilah kau